Oke korang, sebelum meneruskan untuk tonton video ini, klik dahulu butang subscribe. Percuma aja. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat pendengar channel FS. Nama aku Yus. Aku seorang jurujual di sebuah shopping mall di Batu Pahat. Shopping mall mana tu aku tak nak bagi tahu. Nanti orang takut pula nak datang ke sana. Kisah ni adalah kisah benar dan berlaku depan mata aku. Ada juga kisah yang aku dengar dari mulut pekerja-pekerja di shopping mall ni. Dulu, masa mula-mula masuk kerja, promoter lain mesti cerita pasal hantu di mall tersebut. Aku pula hanya mendengar. Ada yang bercerita bahawa dia tertinggal barang dekat tingkat 2 waktu nak balik punch card. Dia pun gigih naik balik ke atas. Tingkat 2 tu dah lah gelap sebab semua suis lampu dah tutup. Masa dekat tingkat 2 tu, tiba-tiba komputer cashier hidup dengan sendirinya. Skrinnya ibarat TV yang rosak. Apalagi dia terus lari turun balik. Dan nasib baik dia sempat ambil barang. Cerita yang lain pula berkenaan seorang promoter yang terjumpa tapak kaki yang agak besar, penuh dengan lumpur. Korang rasa adakah orang pergi mall berkaki ayam, lepas tu berlumpur pula? Tapak kaki tu ibarat orang main lari-lari. Padahal semalam sebelum balik, kaunter bersih semuanya. Benda ni berulang kali terjadi. Ada juga pekerja yang bercerita bahawa dia terdengar bunyi guli di dalam store. Biasanya hari sekolah, customer tak ramai. Jadi, keadaan agak sunyi. Ketika itu dia berseorangan di dalam store. Dia kata dia dengar bunyi guli masa mengira stok tu. Lepas tu, tiba-tiba dia terdengar pula bunyi air yang mengalir. Tapi dia terus beranikan diri sebab bunyinya tak berapa menakutkan. Dan dalam pada dia memberanikan diri itu, tiba-tiba terdengar pula bunyi perempuan mengilai dengan kuat. Siang hari pun benda tu mengilai. Suara tu dengar dari atas ceiling. Bulu romanya terus meremang. Lantas dia berlari keluar dari store dengan muka yang pucat. Selepas kejadian tu, nak kira stok, mesti akan berteman. Pada mulanya masa aku dengar cerita ni, aku tak percaya. Sehinggalah aku sendiri yang terkena. Kejadian ini berlaku ketika tahun baru Cina. Masa tu customer memang ramai. Biasalah hari perayaan. Masa tu aku memang kelam kabut melayan customer. Sehinggalah lagi 10 minit kedai nak tutup. Tiba-tiba ada seorang customer ni. Dia bertanyakan kasut saiz 9. Dan kasut saiz 9 tu pula ada dalam store. Nak tak nak aku pun terpaksa ambil ke dalam store. Aku pun berlari masuk store sebab nak cepat. Masa masuk store tu, aku terbau sesuatu yang sangat busuk. Baunya macam bau bangkai, menusuk terus ke hidung. Tapi aku gigih juga masuk dari arah belakang store. Las-las aku ternampak kelibat putih dari celahan-celahan rak. Dan korang nak tahu aku nampak apa? Ya, aku ternampak pocong. Aku terus berhentikan pencarian aku dan keluar dari store tu.
Aku bagi tahu customer yang size 9 dah habis. Masa tu aku memang berpeluh-peluh ditambah lagi dengan semput sebab rasa terkejut. Dan nasib baiklah, itu adalah customer yang last. Kalau tak, memang taklah aku nak masuk store lagi masa tu. Itu saja pengalaman seram yang aku nak kongsikan ketika aku bekerja di mall di Batu Pahat ni. Nak tahu nama mall tu? Biarlah rahsia. Yang penting, benda tu belum pernah mengacau customer. Dan kejadian seram ni pula hanya terjadi apabila keadaan sunyi dan kau keseorangan. Sekian. Kejadian ini berlaku sekitar tahun 2000. Aku kenalkan diri aku dengan nama Jejaka Misteri. Pada waktu itu umurku baru berusia 13 tahun. Gangguan ini kerap berlaku apabila aku sedang lena di ulit mimpi. Boleh dikatakan hampir setiap hari aku akan didatangi gangguan ini. Akibat tidak tahan diganggu, aku dibawa berubat di rumah Pakcik Din. Pakcik Din cuba mengobati aku dengan menggunakan beras untuk dibawa pulang ke rumah. Dengan beras tersebut hendaklah ditabur di dalam rumah dan dibiarkan beberapa hari. Namun, gangguan itu tetap berulang kembali. Aku serta keluarga berulang sekali lagi pergi jumpa Pakcik Din, dan dari apa yang dia cakap, aku dapat agak dia tak boleh handle masalah yang aku alami. Aku ingat lagi Pakcik Din berkata pada ayahku, bawa pergi berubat kerana makhluk tu sudah hampir denganku. Kelak aku akan dibawa ke alamnya. Selang beberapa hari pada malam aku hendak tidur, aku dapat rasakan makhluk itu berada dekat denganku. Dengan berani aku berkata kepada makhluk tersebut, "Di mana kau? Apa kau nak?" Secara tidak aku duga, pandanganku tiba-tiba bertukar menjadi putih, seperti aku berada di dalam kabus yang cukup tebal. Aku cuba melihat sekeliling aku. Ternyata aku tidak silap, penuh dengan kabus yang terlalu banyak dan sangat hampir denganku. Lantas aku cuba untuk keluar dan cuba merontakkan diriku untuk melepaskan aku dari cengkaman kabus tebal ni. Akibatnya aku berjaya kembali ke alam nyata. Apabila merasakan diriku sudah berada di dunia yang nyata, yakni dapat melihat seperti biasa, aku terus ke ruang tamu di mana ayahku sedang menonton TV. Aku ceritakan padanya apa yang berlaku sebentar tadi, dan aku pun terlelap tanpa sebarang gangguan. Aku akhirnya dibawa ke rumah Ustadz Sufyan. Apa yang aku ingat, rumah Ustadz tu seluruh lantai rumahnya dihiasi karpet berwarna kuning diraja. Apabila aku masuk, ada beberapa pesakit yang mendahului aku datang ke rumah Ustadz tersebut. Tiba giliran aku. Lantas tanpa membuang masa, aku menceritakan gangguan yang aku telah hadapi kepada Ustadz Sufyan. Selang beberapa ketika, Ustadz tersebut bertanya apa namaku dan menyuruh aku telan air liur beberapa kali. Cara perubatannya pada aku sedikit unik kerana berlainan dari yang lain. Posisi Ustadz Sufyan pula duduk di atas sofa dan aku berdiri lebih kurang 1 meter di depannya. Setelah aku menuruti apa yang dikehendaki oleh Ustadz Sufyan, agak lama Ustadz Sufyan memandang ke siling rumahnya dan lutut aku juga hampir penat berdiri. Dan di sini part yang paling aku terkejut dan tak terduga. Sambil aku berdiri dan berkhayal apa yang akan berlaku selepas ini, secara tiba-tiba Ustadz Sufyan berkata, "Yang ganggu awak ni bukan jin, tetapi bunian." Aku pada waktu itu benar-benar terkejut dan memang tak disangka oleh akal waras aku ini, seperti hendak percaya atau tidak. Dan mata Ustadz Sufyan masih lagi pandang ke atas siling rumahnya. Aku cuba pandang atas, di mana Ustadz tersebut memandang.
Tetapi hampa karena aku hanya nampak shilling putih dihiasi lampu. Tidak ada apa yang menarik perhatianku. Aku hanya menunggu kata-kata Ustadz Sufyan saja. Tidak lama selepas itu, Ustadz Sufyan berkata padaku, dia memanggil Bunyan tersebut bersama ayahnya. Mungkin Ustadz Sufyan tahu apa yang bermain di pikiran aku. Dia berkata padaku, awak nak rasa dia pegang tangan awak tak? Dengan rasa ingin tahu, aku terus angguk kepala tanda setuju. Ustadz Sufyan menyuruh aku letakkan tangan kanan di sisi dan berkata lagi, dia sudah pegang tangan awak. Tetapi waktu itu aku tidak rasa apa-apa. Rasa biasa saja. Tak ada rasa seperti dipegang pun. Aku cakap tidak ada rasa apa-apa dan sedikit kecewa. Tetapi selang beberapa ketika aku dapat rasa tangan kananku kebas-kebas. Pada waktu itu aku berasa sangat teruja. Tidak dapat aku gambarkan perasaan aku dengan kata-kata. Selepas aku beritahu Ustadz Sufyan yang aku dapat rasa pegangan tangannya, Ustadz Sufyan berkata, orang Bunyannya lawa, cantik orangnya. Pada waktu itu umur aku 13 tahun dan gadis Bunyan itu berumur 15 tahun. Dan waktu ini aku dapat rasakan perasaan cinta dan sayang mula mengalir di dalam diriku kepada gadis Bunyan tersebut. Dan aku yakin gadis Bunyan tersebut juga sama perasaannya seperti aku. Pada waktu itu aku dapat rasakan kehadiran makhluk tersebut di sebelah aku. Dan ini adalah part sedih bagi aku dan aku tak akan lupa sampai bila-bila. Tanpa membuang masa, Ustadz Sufyan bertanya padaku, awak nak atau tidak gadis Bunyan ini? Aku hanya diam, sukar bagiku untuk terangkan apa perasaan aku waktu itu. Kemudian aku bertanya pada Ustadz Sufyan, bagaimana jika aku mau gadis Bunyan tersebut? Ustadz Sufyan lantas membalas soalanku dengan menjawab, aku harus bernikah dan pergi ke alamnya. Ringkas kata Ustadz Sufyan. Dan bertanya sekali lagi padaku, awak nak atau tidak gadis Bunyan ini? Sungguh aku amat berat untuk menjawab iya atau tidak. Aku hanya diam dan aku rasakan genggaman gadis Bunyan tersebut semakin kuat. Jujur, sedang aku bercerita kisah ini, aku berasa sedih apabila mengenang kembali kisah ini. Terasa sayu hatiku. Dan ustadz tersebut bertanya untuk kali ketiga soalan yang serupa. Namun soalan itu dijawab oleh ibuku yang ada di belakangku. Abang sayang mak kan? Tanya mak kepada aku dengan nada yang agak sedih. Apabila aku dengar ibuku berkata begitu, tahulah aku yang ibuku tidak setuju jika aku bersetuju untuk bernikah dengan gadis Bunyan tersebut. Dengan berat hati dan terpaksa, aku menjawab tidak kepada ustadz tersebut. Dan pada waktu itu, rasa kebas di tanganku hilang sekelip mata. Aku berasa terkejut dan seperti baru terjaga dari tidur yang panjang. Aku sedar sepanjang apa yang aku lalui sebentar tadi, tetapi amat sukar bagiku untuk terima hakikat yang aku berkata tidak. Jujur, aku ingin bersamanya pada waktu yang sama. Ibuku yang melahirkan aku, yang besarkan aku, tidak mungkin aku akan meninggalkannya begitu saja karena seorang gadis Bunyan yang cantik. Setelah itu, Ustadz Sufyan berkata tegas dan lantang kepada gadis Bunyan itu, kalau kau ganggu lagi budak ni, aku akan pancung kau, kata Ustadz Sufyan. Maka di sini berakhirlah kisah percintaan aku yang amat singkat. Selang beberapa hari selepas itu, adikku pernah ternampak di satu sudut tempat tidurku. Kelihatan seorang gadis sedang menangis. Sampai di sini saja kisah percintaan singkat aku dengan gadis Bunyan. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton channel FS. Sebelum meneruskan untuk menonton video ini, apa kata klik dahulu butang subscribe yang tertera di bawah ini. Aku seorang dokter perubatan yang telah berkhidmat selama 7 tahun di salah sebuah hospital kerajaan yang telah lama wujud di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia. Hospital ni memang dah lama, tapi sekarang telah
terdapat bangunan baru dibina di samping beberapa klinik modern untuk kesejahteraan rakyat. Kisah yang berlaku ni dah lama sebenarnya. Semasa aku masih lagi bergelar seorang houseman. Houseman dulu memang ada on call dan aku memang bekerja around the clock. Peristiwa ini berlaku di salah satu ward yang aku rahsiakan namanya. Pada malam tu aku on call seorang di ward yang sangat sibuk. Di ward tu terdapat beberapa bahagian dan yang paling utama adalah bahagian acute bed, di mana pemerhatian yang lebih diberikan kepada pesakit-pesakit di situ. Tidak ramai pesakitku di acute bed malam tu, tetapi ada seorang lelaki tua yang terlantar. Lelaki tua tu berketurunan orang asli dan keadaannya adalah sangat lemah. Untuk pengetahuan pembaca, hospital aku memang terdapat banyak orang asli, tidak seperti tempat-tempat yang lain. Pada malam tu, aku sedang melakukan rondaan pesakit di samping membuat catatan yang diperlukan dalam rekod pesakit. Tiba-tiba, aku dikejutkan oleh suara pekikan dari lelaki tua orang asli itu. Aku sepantas kilat terus attended state untuk melihat apa yang berlaku. Di depan mataku, lelaki tua orang asli itu telah berdiri di sebelah katilnya sambil berusaha mencabut wayar air dan jarum di tangannya. Mukanya kelihatan bengis dengan suara garau yang keluar dari tengkoroknya. Ditambahkan pula dengan pucat lesih, wajahnya silih berganti antara bengis dan menyeringai. Darah dari jarum yang tercabut juga bertitikan di lantai dan tilamnya, namun tidaklah sehingga banjir. Dia berdiri dalam posisi badannya dibengkokkan ke kiri dan kepalanya memusing ke kanan. Pandangan matanya tajam tepat ke anak mataku. Pada waktu itu memang Tuhan sajalah yang tahu perasaanku sambil mulutku berusaha membaca Al-Fatihah dan apa entah yang terlintas di fikiranku. Mungkin doa masuk tandas pun aku terlafaz masa itu sebab terkejut dan takut sangat. Aku lantas memanggil nurse dan PPK untuk datang membantu memegang lelaki orang asli itu. Dia kelihatan begitu garang dan cuba melarikan diri, namun dengan usaha kami 6 orang dapat juga kami bawa dia semula ke katilnya sambil aku meminta nurse untuk menyediakan suntikan ubat penenang. Aku memberikan satu suntikan, namun dia masih lagi agresif dan melawan kami. Kami cuba mengikatnya di katil dan menunggu beberapa ketika untuk dia terlena, namun tetap tidak juga berhasil. Aku menyuntiknya sekali lagi. Memandangkan dia masih tidak respon kepada ubatan. Selepas beberapa ketika barulah dia mulai lemah dan kembali kepada keadaan asal. Aku kemudian memaklumkan kejadian kepada bos-bos geng on callku tentang apa yang terjadi. Keadaan kembali menjadi terkawal dan aku kembali menyambung beberapa kerja yang terbengkalai. Sedang aku bekerja, aku disapa oleh seorang lelaki yang aku kira mungkin orang alim-alim melihatkan pemakaiannya yang bersih dan kopiah di kepala. Dia memberitahuku bahwa dia dapat melihat entiti. Dan pada kejadian itu dia ternampak di sekitar lelaki tua orang asli itu terdapat belaannya. Katanya orang asli itu telah membawa belaannya ke hospital. Namun makhluk itu menjadi ganas setelah keadaan orang asli tua itu semakin lemah. Mungkin tiada yang memberinya makan atau membuat apa-apa upacara yang diperlukan. Serentak dengan itu bulu romaku meremang seakan ada sesuatu yang berada berhampiran. Aku segera melihat jam dan alhamdulillah on callku akan berakhir tak lama lagi. Pagi sudah pun menjelma. Banyak lagi kisah semasa houseman yang aku lalui. Mungkin kerana kepenatan yang teramat, aku jadi terhalusinasi sebegitu. Tetapi ada juga masa-masa yang aku terlalu penat, sampaikan aku tak hairankan lembaga yang aku terjumpa di bahagian mortuary ketika aku post call menuju ke gate belakang hospital. Mungkin hantu sendiri pun malas nak kacau doktor post call yang tersangat penat. Sampaikan kita orang dah tak takut dah dengan diorang. Okey, itu saja kisah ringkas daripada aku. Terima kasih.
Hari ini aku nak share kisah aku berkenaan Ummu Sibyan. Kisah bermula pada hari pertama. Malam tu cuaca agak baik. Aku, isteri dan anak-anak keluar makan malam. Aku dikurniakan sepasang cahaya mata. Yang sulung masa tu umur 3 tahun, lelaki. Yang kedua pula baru 5 bulan, perempuan. Nak dijadikan cerita, kami pulang lewat ke rumah selepas keluar makan malam. Jam menunjukkan pukul 11.30 malam waktu kami sampai ke rumah. Dipendekkan cerita, sewaktu aku nak tidur, jam dah pukul 12.55 tengah malam. Anak kedua pula asyik menangis saja. Letak di buai tak kena, pangku tak kena, menangis pula bukan biasa-biasa. Menangis, menjerit macam nak terkeluar anak tekak tu. Yang peliknya, bila dia terpandang dekat satu sudut bilik tidur, iaitu di sebelah pintu masuk dekat siling rumah, dia terus menjerit-jerit. Aku runsing sebab esok nak kerja, nak kena bangun awal. Bila benda ni berlarutan sampai pukul 2 pagi, aku jadi rimas. Aku tahu pantang orang tua-tua, jangan keluar rumah waktu anak masih kecil. Tidak lama selepas tu, anak aku pun tertidur. Esoknya aku bangun lewat lantas lambat ke tempat kerja. Hari kedua, benda yang sama lagi jadi. Bini aku pun belum habis pantang. Tahu sajalah penat susukan anak. Nak buat kerja rumah lagi, berpantang lagi, memang stres. Waktu tu pukul 12.15 tengah malam. Bini aku tak tahan, anak aku asyik menangis melalak je dari tadi. Aku pula dah tertidur kerana penat bekerja. Tiba-tiba aku terjaga sebab bini aku menjerit marah dekat anak aku sebab menangis tak henti-henti. Lepas tu yang aku tak expect, dia ugut nak campak anak aku dari tingkat atas. Berderau darah aku masa tu. Dalam hati aku, bini aku ni meroyan ke? Aku terus ambil anak aku keluar rumah. Start kereta sambil baca ayat kursi tak henti-henti. Adalah dalam 20 minit aku round kawasan Pekan. Entah berapa kali aku baca ayat kursi pun tak tahu. Sampai anak aku tidur di pangkuan aku. Lepas tu aku balik rumah. Aku tengok anak sulung dengan bini aku dah lena. Aku pun letaklah anak yang aku bawa tadi dalam buaian. Esoknya bini aku macam lupa dengan apa yang terjadi semalam. Aku macam biasalah, menguap je memanjang sebab aku berjaga sampai ke pagi. Hari ketiga, aku fed up. Aku mencari-cari apa penyebab anak aku jadi macam tu dekat Google. Aku type lah punca anak menangis malam. Banyak juga yang keluar, aku ambil carian paling atas. Antara aku jumpa ialah berkenaan Ummu Sibyan. Simptom-simptom yang pertama, kerap menangis malam terjerit-jerit. Yang kedua, menangis lebih kuat jika terpandang di satu penjuru rumah. Dalam hati aku, simptom-simptom ni sama pula dengan apa yang anak aku alami. Aku teruskan pembacaan. Alangkah terkejutnya aku. Rupanya anak dan bini aku diganggu jin kafir. Dalam hati aku, betapa kasihan aku pada bini aku. Mesti tak cukup rehat. Aku baca lagi. Kesan gangguan. Yang pertama, rumah tangga boleh hancur. Yang kedua, gangguan pada hubungan intim. Yang ketiga dan seterusnya. Alamak, parah ni, getus hati aku. Dalam laman web tu terselit hadis. Aku tak ingat sangat detailnya, tapi aku ingat sikit-sikit. Antaranya adalah Nabi pernah berjumpa dengan seorang wanita tua yang sangat hodoh rupanya. Lalu Nabi bertanya, "Siapa kamu wahai makhluk Allah?" "Aku adalah Ummu Sibyan. Tugas aku mengganggu anak-anak Adam. Aku makan benih anak Adam. Aku boleh meruntuhkan rumah tangga sebuah perkahwinan." Lebih kurang begitu yang tercatat dalam hadis berkenaan. Malam tu seperti biasa, aku tunggu tanda-tanda gangguan. Tepat pukul 12.30 malam. Anak aku dah buat perangai. Aku perhati anak mata dia. Nak tengok mana dia lihat benda tu. Satu lagi, aku lupa nak cakap. Aku ni dari kecil boleh rasa jika benda tu ada wujud di sekeliling aku. Tapi aku tak boleh nampak. Lepas tu,
Aku tengok mata anak aku tertumpu ke sudut ruangan penjuru meja solek dalam bilik tidur. Hati aku jadi panas. Aku jadi bengang. Benda tu kacau keluarga aku. Aku ni taklah berani, tapi bila kena macam ni, agak-agak lah kan sampai ganggu emosi bini aku. Lepas tu aku laung azan dalam bilik. Sesudah aku azan, aku baca Al-Fatihah, Kursi, 3 Qul sambil dalam hati aku cakap, keluar dari rumah aku. Dan sambil tu aku tumbuk lantai. Seraya dengan tu anjing-anjing dekat luar kawasan taman aku melolong sekali. Lepas dari tu, aman suasana bilik aku. Anak bini pun tidur nyenyak, termasuklah aku. Dan selepas dari kejadian tu, tiada lagi gangguan yang mengganggu anak dan isteri aku. Itu saja kisah aku. Sekian. Okey korang, sebelum meneruskan untuk tonton video ini, klik dahulu butang subscribe. Percuma je. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baru sekarang terdetik dalam hati aku nak bercerita di sini. Kiranya first time lah aku hantar cerita dekat FS ni. Aku nak cerita pasal aku terserempak dengan Pontianak dekat traffic light. Pertama sekali, nama aku Finn. Aku malas nak intro panjang-panjang, cukuplah korang tahu aku ni tinggal dekat Ampang. Dan kejadian ini berlaku dekat traffic light ke Bandar Baru Ampang yang menghala ke Spektrum. Alah, siapa-siapa yang stay sana mesti tahu punya traffic light ni yang mana satu. Pukul 8 malam aku dah habis kerja. So member aku, si Shika ni yang kerja dekat Bandar Baru tu akan datang jemput aku. Jalan dekat Ampang tu tak pernah tak jam. Nasib baik kita orang naik motor. Bolehlah nak cilok sana, cilok sini. Kemudian sampailah dekat traffic light simpang ke Bandar Baru Ampang. Kebetulan lampu merah. So, terpaksalah kita orang melepak dekat situ dulu. Jalan jam, tak payah cakap lah. Aku ni jenis boleh rasa kehadiran benda tu. Memang masa tu bulu roma aku dah meremang. Rasa macam tak sedap hati. Tiba-tiba aku dengar bunyi psst. Macam orang panggil aku. Aku buat tak heran je lah. Psst. Sekali lagi dia buat bunyi macam tuju dekat aku. Aku sentap kejap. Ingatkan ada mamat motor dekat sebelah nak usah ke apa. Lepas tu dia bunyi lagi. Aku rasa dekat 5 kali juga dia tegur. Macam nak suruh aku pandang dia. Shika dekat depan relax je. Kali ini dia buat bunyi tu lagi. Tapi lagi kuat. Aku pun apa lagi, terus toleh ke tepi. Tak ada apa-apa pun. Perasaan aku memang tak sedap. Rasa macam nak dongak ke atas je. Aku pun dongak lah. Korang agak, apa yang aku nampak? Relax je Pontianak tu melepak atas tiang lampu isyarat sambil duduk mencangkung dengan rambutnya yang kusut masai, muka pecah, mata tak ada satu dan lidah pula terjelir-jelir. Baju dia pula koyak rabak, warna putih kekuning-kuningan macam bercampur dengan tanah. Korang rasa apa perasaan aku masa tu? Aduh, rasa macam nak lari turun dari motor je. Yang bestnya, kusyuk betul dia tengok aku. Bertentang mata kejap. Terlentok-lentok kepala dia, pandang aku. Terus, peluk pinggang Shika, tekup muka dekat baju dia. Shika pula marah-marah. Cakap jangan pegang dia sebab dia geli. Tak boleh harap punya member. Aku bersyukur sangat-sangat bila lampu bertukar hijau. Apalagi, terus aku paksa Shika pecut laju-laju. Shika tercengang-cengang dengan reaksi aku, tapi dia tetap pecut. Aku teringin nak toleh, tapi risau pula benda tu ikut. Kali ini, stop lagi dekat traffic light yang lain. Aku cuba pandang ke tepi, nak tengok. Kot-kot, dia pun ikut sekali. Mak kau, dia ada lagi. Kali ini tak duduk atas tiang lampu dah, tapi berdiri dekat tepi. Dia buat bunyi tu lagi. Kali ini dia menyeringai pandang aku.
Memang masa tu rasa macam jantung aku nak jatuh bergolek tengok senyuman dia. Kau ingat kau cantik senyum dekat aku macam tu? Aku cakap dalam hati. Dalam takut-takut pun aku sempat kutuk benda tu. Habis kau ingat kau tu cantik sangat ke? Tiba-tiba aku terdengar suara berbisik dekat tepi telinga aku. Boleh pula dia soal aku balik. Terkejut betul. Aku terkedu kejap. Aku toleh lagi untuk memastikan kedudukan akak tu. Risau juga kalau tiba-tiba dia duduk tercongok dekat tepi aku. Tapi dia masih duduk dekat tepi tiang tu, tak bergerak-gerak. Tangan aku menggigil, tak payah cakap lah. Itulah tadi berani sangat. Rasa nak terkucil pun ada. Habis segala ayat kursi, dengan doa masuk tidur aku campur sekali. Terkejut punya pasal. Kemudian aku dengar bisikan lagi. Aku nak ikut kau balik boleh? Perasaan aku masa tu bercampur baur. Tak tahu nak menjerit ke nak menangis. Nasib baik dia tak kutuk aku tak pandai baca doa. Las-las aku jerit. Jangan ikut aku lah bodoh. Kau rasa? Habis semua orang dekat situ pandang aku dengan muka pelik. Aku dah tak peduli dah apa orang nak kata time tu. Terus aku pejam mata rapat-rapat. Shika lagilah terkejut. Dia tanya aku dah kenapa menjerit macam tu. Kebetulan lampu dah hijau. Terus si Shika ni pecut motor laju-laju lepas aku cakap aku nampak hantu menggigil badan kita orang. Si Shika ni memang penakut sangat. Belum nampak lagi dah menggigil macam nak demam. Kalau nampak entah pengsan dia. Nasib baik bila dah sampai rumah, benda tu tak follow kita orang. Aku cerita semua dekat si Shika dari A sampai Z. Maka berpelukanlah kita orang sambil berhuhu malam tu. Korang rasa kalau aku tak jawab soalan dia tadi, dia ikut balik tak? Sekian, itu saja kisah aku mengenai Pontianak di traffic light Bandar Baru Ampang. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama aku Ashraf. Aku bekerja sebagai resepsionis di Hotel 2 Bintang dekat Port Dickson. Hotel yang aku bekerja sekarang ni dah buka hampir 4 tahun dan dulu kawasan hotel ni kawasan semak dan hutan pantai. Masa mula-mula buka dulu, tak banyak cerita seram yang aku dengar dan alami. Tapi nak dekat penghujung 2016, barulah ada. Kisahnya bermula waktu aku kerja shift malam. Waktu tu jam 4 pagi. Ada 2 orang couple yang check in dengan aku. Yang perempuan tolong check in dan yang lelaki macam biasa duduk dalam kereta. Muda lagi, masing-masing umur dalam lingkungan 20-an. Waktu tu guest agak ramai jadi aku terpaksa bagi mereka bilik dekat bangunan yang lagi satu. Dah settle check in. Perempuan tu dengan muka happy terus ucap thanks dekat aku dan menuju ke kereta balak dia. Aku pun teruskan kerja aku macam biasa. Tak lama kemudian, aku dengar bunyi kecoh dekat luar dekat tempat duduk guard tu. Guard ni India dan nama dia Subra. Lepas tu mereka masuk dan rupanya budak perempuan dengan balak tadi. Aku tanya kenapa kecoh-kecoh dekat luar. Mereka pun jawab, "Bang, ada hantu lah dalam bilik saya." Tergamam aku sekejap sebab tak pernah guest mengadu ada hantu dalam bilik. Yang ada pun mengadu pasal aircon tak sejuk, nak extra pillow dan sebagainya. Jadi aku pun tanya mereka balik, biar betul awak ni, selama saya bekerja mana ada guest komplain pasal hantu-hantu ni?" Budak perempuan tu pun balas, "Ada bang, kami buka je pintu. Hantu tu duduk atas katil. Baju putih, rambut panjang, kaki tak cecah lantai. Benda tu duduk dekat penjuru katil tu." Muka Uncle Gat tu dah pucat. Yang guest tu pula lagilah bertambah pucat. Aku pun suruhlah Uncle tu pergi tengok bawa guest tu sekali untuk pastikan. Uncle tu geleng-geleng kepala cakap tak nak. Dia pun dah cuak katanya. Terpaksalah aku pergi tengok dengan diorang sebab bukan apa takut guest tu tipu. Manalah tahu kan? So kami pergi ke bangunan hotel sebelah. Masuk lift, tekan nombor 3. Dah sampai tingkat 3 tu.
Keluar je daripada lift, badan aku dapat rasa semacam. Bulu roma aku menegak dengan tiba-tiba dan rasa sejuk lain macam pula. Boyfriend perempuan tu diam je. Sampai je dekat bilik yang aku bagi dekat mereka tu. Jantung aku ni berdegup kencang jugalah. Almaklumlah, bukan berani sangat pun aku ni. Aku baca apa yang patut dan buka pintu bilik tu. Mak ai, bau bilik tu busuk semacam. Bilik bersepah. Semua benda dalam bilik tu berterabur dan dekat cadar tu pun macam koyak-koyak sikit. Ada kesan cakaran. Gas tu pun terkejut. Sebab masa mereka masuk tadi bilik okey. Cuma ada benda je lah atas katil. Ni tak boleh jadi ni. Kami pun cepat-cepat nak belah dari situ. Tapi si boyfriend ni pula macam terpaku. Dan pandangan dia menuju ke arah cermin tingkap bilik. Aku pun tengoklah. Aduhai, nampak jelas dekat luar tu ada benda terbang dekat situ dengan muka yang amat mengerikan. Aku cepat-cepat alihkan pandangan aku dan tarik mereka sekali ke arah lift. Berpeluh dingin aku dalam lift tu. Gas yang perempuan tu dah nak nangis dah. Boyfriend dia pula diam 1000 bahasa. Sampai je dekat bawah, aku istighfar banyak-banyak. Aku terus ke kaunter dan bagi gas tu refund. Aku minta maaf dekat gas tu banyak-banyak dan mereka pun boleh terima. Sebab bukan salah aku pun. Boyfriend tu pun berkata, mungkin ini balasan Allah dekat kami bang. Sebab kami ni tak kahwin lagi bang, tapi dah nak check-in bilik berdua. Aku pun diam dan anggukkan kepala. Mereka pun keluar dan berlalu pergi dari hotel. Aku pun keesokan harinya cerita benda ni dekat supervisor aku. Dia pun bukalah cerita. Sebenarnya hotel ni memang ada makhluk-makhluk halus. Tapi dulu agak kurang. Sebab dia dan isteri dia selalu sembahyang dekat atas bangunan tu. Cuma lepas wife dia resign dan dia pun jarang ada dekat situ. Ditambah lagi dengan bangunan tu, hari-hari biasa tak ada guest yang check-in. Jadi benda tu menumpang duduk dekat sana. Uncle Gat tu pun cerita dekat aku yang dia pernah tolong temankan bos aku pergi cek bilik dekat bangunan yang lagi satu. Dan dia kena pergi tingkat 3 tu juga. Masa tu pukul 2.30 pagi. So, dia pergilah. Tengah dia cek bilik tu, ada satu bilik ni. Bila dia sampai je, dia dah rasa tak sedap hati dan lain macam. Dia buka pintu dan sendalkan kayu dekat celah lubang untuk halang pintu tu daripada tertutup. Oleh kerana rasa tak sedap hati, dia pun macam nak cepat. Tapi dengan tak semena-mena pintu yang disendal dengan kayu tu tertutup dengan sendiri dan macam kena hempas. Menggelabah Uncle Gat tu. Cepat-cepat dia buka pintu dan pergi ke lift. Sebelum nak sampai ke lift, ada macam satu hembusan angin yang kuat menampar pipi dia. Lagilah dia gabrah dan kelam kabut masuk ke dalam lift sambil doa dekat Tuhan. Sampai-sampai dekat level bawah, lutut dia masa tu dia cakap dah longgar macam tak bermaya dan nak jalan. Dan bos aku tadi terkejutlah tengok keadaan dia. Esoknya dia MC 3 hari, demam. Itu saja kisah tentang pengalaman aku ketika bekerja di hotel di Port Dickson ini. Sekian. Kisah kali ini dihantar oleh seorang pemuda yang telah pun menetap di Kampung Delek sejak tahun 1991. Ini adalah kisah beliau. Aku merupakan penduduk Kampung Delek, mula menetap mengikuti keluarga aku sejak darjah 2. Dari dulu sampai sekarang, ada saja kisah seram yang kerap didengar dari mulut orang kampung di sini. Kali ini aku ceritakan 3 kisah seram yang aku alami sendiri sepanjang aku membesar di kampung ini. Kisah yang pertama, penanggal. Kisah ni berlaku 15 tahun lepas. Waktu tu keluarga aku balik ke kampung di Negeri Sembilan. Tinggallah aku seorang di rumah. Aku mengajak Helmi, kawanku, untuk menemaniku. Yelah, aku ni pun bukannya berani sangat duduk rumah sorang-sorang. Lepak punya lepak di rumah sambil menonton bola. Kami berdua pun tertidur. Tiba-tiba dalam pukul 2 pagi, handphone Nokia 3310 si Helmi ni berbunyi. Rupanya abangnya call sebab katanya nak guna motor
yang Helmi ni tengah pakai. Aku dengan Helmi terpaksalah menurut saja hantar motor tu ke rumahnya. Sedang hendak melepasi lorong rumah aku, tiba-tiba aku terpandang satu objek bulat, kusut masai rambutnya. Muka tak nampak, hanya kepala yang terbang. Si Helmi ni pun mamai agaknya. Dia pergi tegur benda tu. Apa benda tu? Terus objek tu bergerak ke arah kami. Apalagi kami pun cabutlah, tak pandang belakang, pulas motor habis. Sesampai di rumah Helmi, kami pun ceritakan pada abangnya. Akhirnya malam tu, aku tidur di rumah Helmi. Kisah yang kedua pula, arwah Mael. Bukan nama sebenarnya. Malam tu aku dan Faye baru habis menonton perlawanan MU lawan Chelsea di gerai Tom Yum luar kampung. Dalam perjalanan balik, waktu tu pukul 2 pagi, Faye ni bercadang nak lepak dulu rumah aku. Dalam perjalanan ke rumah aku, kami round-round dulu kawasan kampung. Sehinggalah kami lalu di rumah arwah Mael. Tiba-tiba kami ternampak seseorang sedang berdiri tegak di kaki jalan dengan pakaian lusuh dalam kegelapan. Macam aku pernah tengok budak ni, kataku. Alah, macam kenal, balas Faye. Bukankah itu... Serentak kami cakap. Arwah Mael. Bila kami pandang semula ke arahnya, tiba-tiba mukanya berubah menjadi hodoh. Matanya terjojol keluar seperti bola pimpong. Kami pun apalagi pecut larikan diri. Mengenai arwah Mael ni, dikatakan arwah telah dibunuh dan dicampak ke dalam parit. Ramai juga penduduk kampung pernah melihat kelibat arwah selepas pemergiannya. Apa-apa pun, Al-Fatihah untuk arwah. Kisah yang ketiga pula, masjid berwarna biru. Kisahnya bermula apabila kawan aku bernama Matni, bukan orang kampung Delek. Dia waktu tu baru pertama kali memasuki kampung ni disebabkan nak berjumpa kawannya. Dia terus memandu main redah je sampai ke benteng hujung jalan mati kampung. Entah dia dah tersesat ke mana. Dia pun telefon kawannya. Aku tak tahulah aku dah sesat dekat mana ni, kata Mat. Kau sekarang dekat mana? Aku ada sini, bersebelahan masjid berwarna biru ni. Berdekatan jambatan. Masjid warna biru? Kawannya keheranan. Setahu aku, mana ada masjid warna biru di kampung ni. Yang ada pun Masjid Nurul Amin, warna hijau. Tambahnya lagi, Mat pun dah mula rasa pelik. Dia nampak ramai orang berpusu masuk ke dalam masjid berkenaan. Dan kesemuanya berjubah warna putih. Dahlah waktu tu waktu maghrib. Pada asalnya dia nak sekali tumpang solat, tapi dia rasa tak sedap hati. Akhirnya dia teruskan perjalanan untuk mencari jalan. Pusing sana, pusing sini. Akhirnya terjumpa jugalah Masjid Nurul Amin yang berwarna hijau tu. Kawannya beritahu, nasiblah kau tak masuk masjid tu. Kalau tak entah, kau dah hilang ke alam lain. Mat hanya mampu tergelak, walaupun dirinya masih rasa ketakutan. Itu saja kisah yang hendak aku ceritakan mengenai kampung ini. Dan sedang aku menaip kisah ni untuk dihantar kepada FS, tiba-tiba baby walker di depan aku ni bergerak sendiri. Sedangkan anak dan isteri aku sudah pun tidur di dalam bilik. Aduh, naik bulu roma aku. Okeylah, itu saja. Sekian. Kisah kali ini bertajuk Pakcik Kapcai, Jalan Kota Kinabalu ke Kota Belud. Kisah kali ini terjadi ketika aku sedang memandu di sebuah jalan raya di Sabah, iaitu Jalan Kota Kinabalu ke Kota Belud. Dan buat pengetahuan pembaca semua, dekat sini tak ada highway. Hanya ada sebuah jalan raya biasa, gelap dan berbukit tanpa ada lampu jalan. Kalau ada pun hanya di sesetengah tempat saja. Ketika itu jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi. Aku dan sepupu aku Am sedang dalam perjalanan balik ke Kota Belud
selepas menonton perlawanan bola sepak di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Lepas tengok bola, kita orang lepaklah kedai mamak, menyembang dengan rakan-rakan lain yang kebetulan ada dekat situ. Sampai tak sedar, dah lewat malam. Selepas duduk berjam-jam, aku dengan ampun meminta diri dan gerak balik. Perjalanan balik dari Kota Kinabalu ke Kota Belud ambil masa hampir setengah jam. Hampir setengah jam memandu, kami telah pun sampai ke kawasan Tuaran. Dan disinilah bermulanya episod seram yang aku maksudkan. Keadaan jalan di sini memang gelap dan sunyi. Walaupun terdapat beberapa buah kampung yang dilalui di sepanjang jalan di situ, tapi waktu-waktu macam ni memang jalan akan lengang. Cuma terdapat beberapa kenderaan saja yang lalu. Aku bertemankan sebatang rokok sambil mendengar radio, memandu rileks je masa tu. Nak harapkan Am temankan aku, dia dah tertidur. Sampai di satu selekoh, tiba-tiba aku ternampak ada sesusuk tubuh sedang melambai dan cuba menahan kereta aku di hadapan. Terkejut juga lah dibuatnya, tapi bila kereta aku makin menghampiri, ternyata susuk tubuh tadi adalah seorang lelaki yang kelihatan sedang dalam kesakitan cuba menahan kereta aku. Sambil aku cuba kejutkan Am, aku perlahankan kereta aku dan memang sah. Lelaki tadi sebenarnya baru terlibat dengan kemalangan. Sebab tak jauh dari situ kelihatan sebiji kapcai yang agak teruk keadaannya tersadai di tepi longkang. Lelaki tadi yang kelihatan agak berumur terus mendapatkan kami meminta bantuan. Yang peliknya, dia cuma mengalami luka ringan dan sakit di bagian lengan je apabila Am bertanyakan kepadanya. Aku dan Am saling berpandangan keheranan, tapi kami tak mengesyaki apa-apa yang mistik pun. Dalam hati aku, mungkin Tuhan selamatkan pakcik ni dan segalanya adalah takdir dia tidak mengalami apa-apa luka yang serius. Lalu kami menawarkan diri untuk membawanya ke hospital. Namun, dia tidak bersetuju dan hanya meminta kami menghantarnya ke rumah saja. Pakcik okey, pakcik tiada apa-apa. Pakcik okey, pakcik tiada apa-apa. Anak jangan risau ya. Betulkah pakcik okey ni? Aku bertanya, inginkan kepastian. Kot-kot pakcik tu segan tak nak menyusahkan, lagipun hospital dari situ agak jauh. Ya betul, pakcik luka sikit saja. Cuma kalau boleh hantar saja pakcik balik ke rumah pakcik, kata pakcik tersebut. Aku dan Am bersetuju untuk menghantar saja pakcik tu balik ke rumahnya. Sambil terlupa, tanyakan pakcik tu dari mana lewat malam ni. Soal kapcai tadi dia dah tak hiraukan. Sampai di satu simpang, iaitu simpang ke Jalan Lama Kota Belud, pakcik tu minta aku berhenti. Katanya dah sampai. Aku kata tak apalah, biar hantar dia sampai betul-betul ke depan rumah dia. Tapi pakcik tu berkeras, nak turun juga. Katanya lagi rumah dia hanya beberapa meter dari jalan raya ni. Memang dekat situ adalah beberapa buah rumah, cuma aku tak tahu yang mana satu rumah pakcik tu. Dan tak jauh dari situ ada jirat Cina. Walaupun penduduk di sekitar situ majoritinya adalah Islam, namun yang pastinya kewujudan perkuburan Cina itu memang dah lama sebelum terbinanya rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Kami pun meneruskan perjalanan kami yang berbaki separuh itu sambil menikmati sebatang rokok. Sedang aku fokus memandu, tiba-tiba Am bersuara. Kau perasan tak? Pakcik tu asyik pegang kepala dia aja. Lah, yang kau ni pun satu. Orang tu baru lepas aksiden, mungkin kepala dia sakit ke sebab terhentak. Itu pun akhiran. Jawab aku geram dengan soalan bodoh Am. Yelah, tapi cara dia tu agak pelik. Seolah menahan sesuatu dari mengalir. Takkan kepala pakcik tu berdarah kot? Elok je aku tengok. Tahu pun kau. Dah lah, tak payah nak pelik sangat lah. Tiba-tiba aku terhidu sesuatu. Sesuatu yang sangat berkait rapat dengan apa yang Am fikirkan. Yah, bau hanyir seperti darah sedang mengganggu deria bauku sekarang. Tapi aku buat-buat tak tahu sebab aku tengok Am macam tak perasan kehadiran bau tersebut. Aku teruskan perjalanan kami walaupun sedikit cuak. Namun aku kuatkan semangat untuk tidak dikuasai perasaan takut. Takkanlah pakcik tadi tu hantu, bisik hatiku. Akhirnya kami sampai juga ke rumah. Jam dah hampir pukul 4 pagi. Nak tidur tak lama lagi waktu subuh nak masuk.
Lagi sejam kot. Aku ke dapur bancuh kopi hilangkan rasa mengantuk. Pula dah tidur atas sofa. Malas nak balik rumah dia katanya. Aku pula sambil menghirup kopi panas, sempat bakar sebatang lagi rokok. Sambil duduk di beranda rumah, tiba-tiba aku terdengar sayup-sayup seperti orang sedang berbisik dekat aku. Terima kasih. Bulu tengkuk aku mula meremang. Perasaan tak payah cakaplah. Aku terus masuk ke dalam rumah. Duduk atas sofa sebelah Am yang sedang nyenyak tidur. Sambil mulut aku kumat kamit membaca ayatul kursi hinggalah aku tertidur. Solat subuh pun entah kemana. Keesokan harinya aku bangun lewat lebih kurang dalam pukul 10 pagi. Bangun je, macam biasa tabiat budak zaman sekarang. Terus buka handphone tengok Facebook. Tengah aku scroll Facebook aku terbaca satu berita di sebuah akhbar tempatan yang bertajuk lelaki tua maut nahas motosikal. Berita itu seolah-olah menarik perhatianku untuk membacanya. Sebelum ni aku tak ambil kisah pun berita macam ni, tapi kali ini agak berlainan. Bila aku baca alangkah terperanjatnya aku, bila lelaki tua yang dimaksudkan memang tak lain, iaitu pakcik yang malam tadi. Semua butiran sama dengan apa yang kami lalui malam tadi. Dari tempat kejadian sehinggalah tempat tinggal pakcik tu. Dan yang paling buat aku tersentak ialah kulit kepalanya dilaporkan hampir 80% terkopak. Patutlah kata Siam, pakcik tu asyik pegang kepala dia macam menahan sesuatu dari mengalir. Rupanya memang betul ada pendarahan serius di bahagian kepalanya. Dan bau hanyir yang aku terhidu malam tadi adalah darah si mati. Jadi pakcik yang kami tolong malam tadi rupanya adalah hantu. Sekian, terima kasih. Berambut paras bahu berdiri di bahagian belakang dalam lift. Berbaju putih dan berseluar jeans lusuh. Benda tu kisah kali ini dihantar oleh Rin, salah seorang pembaca fiksyen Syasha. Kisah yang dihantar beliau bertajuk Perempuan dalam Lift. Admin bacakan kisah tersebut. Cerita aku bermula pada tahun 2011. Waktu tu, aku dan adik-beradik menginap di sebuah homestay apartmen area Kelana Jaya. Kami check-in hampir jam 11 malam dan bercadang untuk check out awal pagi esoknya untuk menjemput ibu dan ayah kembali dari menunaikan haji. Baru aku sedar barang aku tertinggal di rumah sewa aku di Shah Alam. Jadi, aku terus menghubungi boyfriend aku yang memang bekerja di Kuala Lumpur untuk menjemput aku di apartmen tersebut. Aku mengajak kakak aku temankan sebab jam dah hampir pukul 1 pagi waktu tu. Aku takut nak turun lift sorang-sorang sebab tak biasa dengan apartmen tersebut. Bila boyfriend aku sampai dekat bawah, aku dan kakak cepat-cepat keluar dan tekan butang turun pada panel lift. Nak tunggu lift naik ke tingkat 30 rasa lama sangat. Entahlah, waktu tu aku terasa ada angin aneh bertiup di sepanjang koridor tu, membuatkan bulu roma aku meremang. Tiba-tiba lift belakang kami terbuka. Aku dan kakak berpaling. Tapi sayangnya lift tu under construction. Jadi kami buat keputusan untuk tak ambil risiko naik lift tersebut. Lagi sekali aku tekan butang pada panel lift tu. Tapi lift tu juga yang terbuka. Kami abaikan saja. Waktu tu aku dah mula rasa tak sedap hati. Aku menoleh pandang kakak. Dia macam dah faham renungan aku. Aku syak dia pun dah rasa apa yang aku rasa. Yang muskilnya, lift tu terbuka. Tapi selagi kami tak toleh arah lift tu akan kekal terbuka. Dan bila kami menoleh ke arah lift tu, barulah pintunya tertutup dengan perlahan.
Nak hilangkan rasa takut, aku pergi ke arah koridor dan menyanyi-nyanyi. Dalam pada tu boyfriend aku hantar WhatsApp. Bising dia bila kami lambat turun. Aku putuskan untuk turun ikut tangga. Dalam hati rasa cuak habis. Tapi gagahkan juga untuk turun ke level 28. Keluar pada level tu, kakak aku cuba tekan butang lift. Alhamdulillah kami tawakal juga naik lift dan harap cepat-cepat dapat turun. Bila masuk dalam kereta, kami pun ceritalah kenapa kami lambat sangat turun. Siap aku paksa lagi boyfriend aku tu balik nanti tolong hantar kami naik atas. So balik dari Shah Alam. Lepas ambil barang aku lebih kurang jam 3 pagi. Boyfriend aku dah janji akan ikut hantar kami ke tingkat atas. Sepanjang perjalanan nak naik tu tak ada apa-apa yang terjadi. Tapi pada pagi keesokan harinya, rupa-rupanya benda tu munculkan diri depan boyfriend aku. Menurut cerita dia, benda tu perempuan berambut paras bahu berdiri di bahagian belakang dalam lift, berbaju putih dan berseluar jeans lusuh. Benda tu siap ikut sampai dalam kereta. Boyfriend aku terpaksa bawa kereta round-round sampai dia hilang. Tapi yang buat aku takut, apa yang boyfriend aku gambarkan pasal benda tu sama macam apa yang aku mimpi lepas balik pada malam tu. Ya, aku mimpi seorang perempuan dengan ciri-ciri yang sama macam boyfriend aku cerita. Tapi dalam mimpi aku tu, perempuan tu berada dalam lift yang under construction, duduk sambil muka ditekuk pada lutut dan menangis. Kakak aku pun alami mimpi yang sama macam aku. Alhamdulillah selepas tu tak ada dia mengikut atau menampilkan diri. Sampai sekarang apartmen tu selalu menjadi pilihan untuk family yang nak transit pergi menunaikan haji atau umrah. Homestay tu pula terletak di tingkat paling tinggi. Dan kebetulan cuma kami satu keluarga saja yang check in pada malam tu. Level tu cuma ada 3 unit homestay. Sekarang ni setiap kali aku lalu area Kelana Jaya, bila terpandang je apartmen tu, confirm akan teringat dah sering nak check-in dekat situ. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton channel FS. Sebelum meneruskan untuk tonton video ini, apa kata klik dahulu butang subscribe yang tertera di bawah. Kisah kali ini bertajuk Resort di Kundasang. Assalamualaikum warga FS. Ini kali pertama aku hantar cerita dekat sini. Kejadian ini berlaku semasa aku bekerja di sebuah penginapan di daerah Kundasang Ranau, negeri Sabah. Aku dapat kerja sebagai resepsionis di sebuah resort area sini. Sebelum tu aku nak describe dahulu keadaan hostel pekerja. Hostel pekerja ni ada 4 bilik. 2 bilik tingkat atas dan 2 bilik lagi tingkat bawah. Desain ala-ala rumah flat begitu, tapi bezanya cuma bilik saja. Dan tandas serta bilik mandi berada di luar dan di tingkat bawah. Nak dijadikan cerita, aku ditempatkan di bilik tingkat atas, berkongsi bilik dengan seorang kakak ni. Tapi kakak ni jarang bermalam di hostel sebab rumahnya dekat dengan area situ juga, yang mana aku seorang lah yang kongke bilik tu. Sebelah bilik aku pula sepasang suami isteri dengan 3 orang anak lelaki yang masih kecil. Si husband ni kerja sebagai maintenance dan si wife pula sebagai housekeeping. Masa kerja, anak diorang yang 3 orang ni, diorang akan hantar ke rumah family si husband. Diorang ni pun jarang bermalam di hostel tu. Lagi 2 bilik di tingkat bawah tu untuk staf tukang kebun berwarga asing. Tapi akak satu bilik aku cakap, tukang kebun tu buat masa ni tak ada sebab tengah uruskan permit kerja dan pasport. Jadi most of the time memang aku berseorangan di hostel tu. My first 2 weeks di hostel tu belum ada kejadian seram berlaku. Aku sangat teruja dengan kebun strawberry depan hostel ni, dengan kabus pagi yang sejuk dan udara gunung yang nyaman. Alah, korang yang pernah pergi Kundasang mesti dapat bayangkan suasana tu macam mana kan? 1 bulan kemudian, pengalaman seram, ngeri dan pahit tu terjadi
Lebih kurang jam 2 pagi yang dingin dan hening. Aku ni bukanlah penakut sangat, tapi bukan juga terlalu berani. Sudah jadi kebiasaanku untuk menutup lampu bilik sebelum tidur. Aku hanya membiarkan TV terpasang dan merendahkan volume TV sehingga langsung tiada bunyi keluar dari TV itu. Alasannya aku tak boleh tidur kalau bilik terlalu gelap. Jadi kalau ada cahaya dari TV itu selesalah sikit. Dan cerita bermula di sini. Malam itu aku terjaga. Jantung aku berdebar-debar dan badan berpeluh-peluh. Seketika tadi aku bermimpi ada budak lelaki dalam lingkungan 4 hingga 5 tahun melompat-lompat di atas katilku. Benda tu terasa benar-benar realistik sehingga aku dapat rasa badan aku terlambung-lambung. Memang mimpi tu rasa sangat real. Aku lihat jam, lebih kurang jam 3 pagi. Terasa nak buang air kecil. Walaupun aku masih berasa takut dengan mimpi tadi, aku kuatkan hati untuk ke tandas. Selepas dari tandas, aku biarkan lampu bilik terbuka dan aku sambung tidur. Dan ya, tak sampai 5 minit aku terlelap. Korang pernah rasa tak situasi di mana korang tak mahu tidur tapi terpaksa tidur? Seolah-olah korang berada di dalam kelas. Korang mengantuk sangat tapi tak nak tidur. Begitulah aku rasa. Jadinya aku ingat lagi apa mimpi aku yang buat aku betul-betul trauma dekat hostel tu. Begini. Selepas aku terlelap tu, aku bermimpi ada seorang nenek tua. Dia kelihatan agak marah dan dalam mimpiku tu dia bertanya begini. Kamu buat penginapan di sini? Di mana lagi kami mahu tinggal? Aku takut. Aku cuba bangun dan lawan perasaan mengantuk, tapi tak dapat. Aku tak dapat bangun dari mimpi itu. Seolah-olah aku mesti menghabiskan mimpi itu baru dapat bangun. Aku kuatkan hati aku yang ini hanyalah mimpi mainan tidur. Korang pernah dengar tak tentang lucid dream? Begitulah keadaan aku. Aku seolah-olah dapat kawal mimpi aku. Dan dalam mimpi itu, aku kemudiannya bercakap dengan nenek itu. Saya minta maaf, Nek. Saya tak tahu. Saya hanya pekerja di sini. Selepas berkata begitu, datang pula seorang datuk. Mungkin suami nenek tu tadi. Datuk ni muka dia baik dan tenang. Dia seperti memujuk nenek tadi. Tidak lama selepas tu barulah aku terjaga dari mimpi itu. Keesokan paginya di tempat kerja, aku menceritakan mimpiku itu dengan si wife. Petang selepas habis kerja, si wife dengan si husband datang ke bilikku dengan satu kertas yang berasap. Diorang ni suruh aku perasapkanlah bilik tu 3 kali pusingan dalam bilik. Aku masa tu tak tahu apa-apa, jadi aku ikut je lah apa yang diorang suruh. Dan ya, malam tu ada cerita lagi. Bilik si wife dan si husband ni bising dengan suara anak-anak diorang yang menangis. Of course aku okey je sebab aku tahu aku tak kesorangan di hostel malam ni. Suara budak-budak menangis tu umpama lagu yang mendodoikan aku. Sehinggalah aku bermimpi. Dalam mimpi tu ada dalam 3 hingga 4 orang budak bermain-main dalam bilik aku. Suasana mimpi tu memang dalam bilik aku. Yang aku hairan, ada satu lubang dekat dinding yang menembusi bilik si wife dan si husband. Lubang ni tempat budak-budak tadi keluar masuk bermain-main. Aku terjaga, ya, sekali lagi. Mimpi seperti tempoh hari. Aku sambung tidur. Petang selepas kerja, si wife datang ke tempat aku dan membuka cerita. Malam tadi anak bongsunya tak berhenti-henti menangis. Si wife cuba bagi susu badan, tetap juga menangis. Dan anak bongsunya itu hanya melihat ke arah pintu bilik diorang je. Kebetulan masa tu si husband berdiri di luar pintu bilik sambil menghisap rokok. Anak pertama dan keduanya pula asyik main dan ketawa saja. Dimarah, disuruh diam, tapi tetap berketawa-ketawa. Padahal hampir 10 atau 11 malam kalau tak silap. Untuk suasana kampung memang sudah agak lewat untuk berbuat bising. Si husband pula mula bengang dan memaksa si wife menyuruh diam anak-anak. Tapi keadaan tetap masih sama. Malah bertambah bingit dan bising dengan suara ketawa, menangis dan teriak. Sehinggalah si husband kurang sabar dan menumbuk dinding pintu. Barulah anak-anak diam
Itu pun setelah melihat tangan ayah diorang luka dan berdarah menitik ke lantai, yang membuatkan si wife dan aku sendiri seram. Pat si husband cakap macam ni, "Itulah kamu bising, tengok tu nenek marah sudah. Dia di sini tadi dekat batu tu. Buruk muka dia tengok saya." Di sini aku yakin kawasan penginapan ni memang keras, dengan kawasan di lembah-lembah gunung dan berbatu-batu. Sebenarnya tapak tanah ni dulu dipunyai oleh sebuah keluarga, tapi ada seorang dalam kalangan diorang ni jual tanah ni tanpa pengetahuan ahli keluarga yang lain. Begitulah sejarah penginapan ni. Nama resort ni biarlah menjadi rahsia. Itu saja. Assalamualaikum.